Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua lagi kita kali ini masih di dalam topik yang sama, haji dan umrah bagi mata pelajaran fiqh tahun 6 Sukatan Jabatan Agama Islam Selangor. Baik, untuk kali ini kita akan membincangkan bahagian yang ketiga, iaitu berkaitan dengan rukun haji. Baik, apabila kita membicarakan tentang rukun haji, jadi rukun haji ialah ibadah yang mesti dilakukan oleh jemaah haji ketika mengerjakan haji. Jika tidak ditunaikan, maka haji seseorang itu akan menjadi tidak sah. Sebagaimana bila kita melaksanakan solat, dalam solat ada rukunnya. Kalau kita tertinggal salah satu daripada rukun solat, maka solat tersebut juga menjadi tidak sah, sama seperti haji. Cuma kali ini kita akan lihat berapakah rukun haji dan apakah perkara-perkara yang ada di dalam rukun haji ataupun ibadah yang perlu dilakukan dalam rukun haji. Baik, rukun haji ada 6 semuanya. Rukun haji yang pertama iaitu niat ihram haji. Apa yang dimaksudkan dengan ihram? Pengertian ihram. Ihram ialah pakaian yang dipakai oleh orang yang mengerjakan ibadah haji atau umrah yang terdiri daripada 2 helai kain yang tidak berjahit bagi lelaki, dan bagi perempuan ialah pakaian ketika solat. Dinamakan ihram ialah diharamkan beberapa perkara ketika dalam ihram itu. Jadi rukun haji yang pertama ialah niat ihram haji. Sebagaimana kalau kita lihat dalam dalam internet ataupun di TV, bagi jemaah haji yang mengerjakan haji ataupun yang mengerjakan umrah, yang lelaki akan memakai pakaian ihram yang mana terdiri daripada 2 helai kain. Kalau kita tengok daripada gambar ni pun kita boleh nampak satu helai yang digunakan untuk di bahagian bawah untuk menutupi bahagian bawah, dan satu lagi helai untuk menutupi bahagian badan atas ni. Cara pemakaian dekat sini. Dan manakala bagi perempuan pula, sebagaimana pakaian ketika di dalam solat, contoh telekuk, macam itulah juga pakaian ihram bagi wanita. Baik, niat ihram haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey, itu adalah niat ihram haji. Seterusnya, rukun haji yang kedua, wukuf di Arafah. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan wukuf di Arafah? Wukuf bermaksud berhenti atau berada di bumi Arafah sebentar atau seketika. Masanya bermula dari tergelincir matahari masuk waktu Zuhur di Arab Saudi, hari ke-9 Zulhijjah, sehingga seketika sebelum terbit fajar masuk waktu subuh di Arab Saudi pada hari ke-10 Zulhijjah. Jadi wukuf di Arafah ni bermaksud berhenti seketika ataupun berada seketika, di mana di Arafah. Arafah ni iaitu satu tempat dataran yang luas di Arab Saudi. Okey, yang mana dilaksanakan pada 9 Zulhijjah. Boleh lihat gambar dekat bawah ni. Okey, gambar yang pertama ni ialah gambar padang Arafah ketika sebelum wabak COVID-19 melanda. Jadi ramai orang berkumpul dekat sini, jemaah haji berkumpul dekat sini, berada seketika di sini pada 9 Zulhijjah. Manakala gambar yang kedua ni ialah gambar semasa ketika COVID-19 melanda, di mana padang Arafah ni menjadi lengang. Baik, kemudian gambar yang ketiga ni pula ialah di padang Arafah ni ada satu bukit yang namanya ialah Jabal Rahmah. Jadi menurut riwayat, para ulama mengatakan bahawa Jabal Rahmah ni ialah pertemuan di antara Nabi Adam dan Hawa selepas diturunkan di muka bumi. Okey, itu rukun haji yang kedua, wukuf di Arafah. Baik, kita lihat sedikit video yang berkaitan.
rukun haji yang ketiga, tawaf. Tawaf di Baitullah Al-Haram. Tawaf adalah perlakuan mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Jadi bila kita tahu, kita biasa dengar perkataan tawaf ni, tawaf mengelilingi, pusing Kaabah tu sebanyak 7. Syarat sah ni maklumat tambahan berkaitan dengan tawaf. Okey, jadi rukun haji yang ketiga iaitu tawaf. Seterusnya, rukun haji yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Baik, sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i ialah perbuatan berjalan ulang-alik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah menurut syarat-syaratnya. Baik, perbuatan sa'i ini diambil daripada peristiwa Siti Hajar, iaitu isteri kepada Nabi Ibrahim AS, yang berulang-alik daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah semata-mata untuk mencari air bagi anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi kita boleh lihat dekat sini sedikit gambaran bagaimana sa'i dilaksanakan, ya. Baik, sa'i dimulakan dengan dari kaki Bukit Safa ni, ya. Dia bermulanya daripada Bukit Safa, kiraan pertama, okey, lepas tu pusing, kiraan kedua Bukit Marwah, sehinggalah genap 7 kali pusingan. Okey, kawasan bertanda lampu hijau ni. Kawasan bertanda lampu hijau ni ialah kawasan di mana kita disunatkan untuk berlari-lari anak. Bukit Safa dan Marwah ni tidak jauh pun daripada Kaabah. Kita boleh lihat gambar dekat sini. Okey. Baik, kita lihat sedikit video grafik berkaitan dengan sa'i merupakan rukun haji yang keempat. Sa'i bermaksud berjalan ulang-alik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah menurut syarat-syaratnya. Terdapat lampu hijau di laluan antara Bukit Safa ke Bukit Marwah dan Bukit Marwah ke Bukit Safa, maka berlari-lari anak disunatkan bagi jemaah haji lelaki. Antara syarat sah sa'i dilakukan selepas tawaf, sama ada tawaf haji, tawaf kudum atau umrah, bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Cukup 7 kali dengan yakin, dikira 1 kali daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah dan 1 kali daripada Bukit Marwah ke Bukit Safa. Hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i di kaki Bukit Safa dan di kaki Bukit Marwah. Baik, yang seterusnya rukun haji yang kelima, bercukur atau bergunting, tahallul, disebut juga sebagai tahallul. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan tahallul? Tahallul dari segi bahasa ialah menjadi boleh atau dihalalkan. Menurut syarak pula, perkataan tahallul bermaksud membebaskan diri daripada larangan yang terdapat semasa dalam waktu ihram. Jadi bercukur atau bergunting ni setelah dipenuhi syarat-syaratnya ataupun rukun yang telah dilaksanakan, setelah melaksanakan beberapa rukun, maka bercukur atau bergunting ni sebagai syarat ataupun simbolik untuk membebaskan diri daripada larangan yang terdapat semasa dalam waktu ihram. Boleh pilih sama ada untuk bercukur atau bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Baik, rukun haji yang terakhir iaitu rukun haji yang ke-6, tertib pada rukun-rukunnya. Sebagaimana yang kita bincangkan pada awal tadi, rukun haji ada 6 semuanya, bermula dengan niat ihram, wukuf, tawaf, kemudian sa'i, bercukur dan yang terakhir ialah tertib. Tertib dalam arti kata kita melaksanakan rukun haji mengikut urutan yang betul.
Baik, itu sahaja untuk perkongsian pada kali ini. Sehingga kita bersua lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.